Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan tentang pengenalan kepada pemikiran Islam liberal. Di mana dalam siri ini kita akan membincangkan tentang konsep tauhid, otoriti dalam Islam dan seterusnya asas-asas yang terdapat dalam pemikiran liberal. Bagi memulakan perbincangan kita berkaitan dengan Islam liberal, kita perlu untuk melihat dan meliti tentang konsep tauhid kerana ia merupakan satu perkara yang sangat asas dan perlu dan penting bagi membincangkan tentang pemikiran-pemikiran yang terpesong, khususnya pemikiran Islam liberal. Di mana prinsip tauhid yang merupakan teras kepada Islam memberi erti satu fahaman yang mendasar yang mengikat fikiran kita, yang akhirnya yang diikat itu termasuk seluruh tindakan, membentuk sikap, membentuk peribadi yang baik kerana peribadi yang baik, kerana tindakan akan bermula dengan hati, akan bermula dengan fikiran, dan inilah yang menjadi suatu penekanan yang penting yang diberikan menerusi konsep tauhid. Di mana dalam konsep tauhid ini menekankan tentang erti authority, iaitu pihak yang tinggi, pihak yang tertinggi yang perlu ditaati dan dipatuhi. Kerana authority terdapat dalam tauhid disebabkan Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang mencipta kita, Tuhan yang menjadikan kita. Tidak cukup dengan sekadar kita hanya mengaku Allah Taala sebagai Tuhan tanpa diikuti dengan tindakan, tanpa diikuti dengan ketaatan dan kepatuhan. Sebagai analogi yang mungkin memudahkan kefahaman kita ialah seorang anak yang mengakui ayah itu sebagai ayah. Dia mengiktiraf dan mengaku inilah ayahnya. Inilah ayah saya, namanya sekian Fulan bin Fulan. Namun apabila ayahnya minta kepada dia melakukan sesuatu perkara, minta jasa baik anaknya supaya sebagai contoh ambilkan air, supaya ambilkan baju, ataupun apa-apa perkara yang boleh dilakukan. Tetapi anak ini tak mau. Anak ini enggan untuk mengikut apa yang diminta oleh ayahnya, walaupun perkara itu mampu untuk dilakukan. Ini bukanlah seorang anak yang baik. Walaupun anak tadi mengaku ini ayah saya, ini ibu saya, tetapi sekiranya ayahnya minta untuk melakukan sesuatu perkara dia tak nak, maka ini merupakan sesuatu perkara yang tidak wajar. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu kewajaran kepada kita untuk mengikuti dan mematuhi ajarannya. Kerana apabila kita menjadi manusia yang mengaku Allah Ta'ala sebagai Tuhan, tetapi kita tidak mengikutinya dengan segala bentuk ketaatan dan kepatuhan, maka hilanglah nilai akidah Islam, hilanglah nilai tauhid, hilanglah nilai ikatan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat contoh ini, ini satu gambaran tentang bagaimana kedudukan bumi yang dibandingkan dengan planet-planet yang lain. Di bumi ini, kalau kita bandingkan dengan beberapa planet yang berada di sekitar bumi, kita merasa, bumi ini lebih besar daripada planet yang lain. Namun sekiranya dibandingkan dengan planet yang lain, tentunya kita akan melihat ada planet lain yang lebih besar daripada bumi. Planet Jupiter, planet Saturn jauh lebih besar daripada bumi.
oh ada yang lagi lebih besar daripada bumi. Sekiranya kita bandingkan dengan matahari, oh jauh matahari lebih besar daripada bumi. Kecilnya bumi ini. Sekiranya dibandingkan matahari dengan planet yang lain, oh ada planet lain jauh lebih besar daripada matahari dan tentunya jauh lebih besar daripada bumi dan tentunya jauh lebih besar daripada kita. Planet lain ini Arcturus. Kalau dibandingkan dengan planet-planet yang lain, oh ada planet lain yang lebih besar, yang jauh lebih besar berganda-ganda daripada bumi. Ini menandakan suatu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan bagaimana penciptaan Allah, bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam mengatur alam ini. Bukan sekadar mengatur, bukan sekadar mengatur bumi, tetapi mengatur alam buana yang cukup besar dan tidak yang di luar kemampuan manusia untuk menanggapinya. Di situlah apabila kita meletakkan diri kita di hadapan alam-alam yang begitu luas ini, belum lagi sembang pasal alam akhirat, belum lagi cerita tentang syurga dan neraka, belum lagi kita bincang tentang nikmat dan azab yang Allah Ta'ala berikan kepada kita manusia. Wallahu alam, tentunya jauh-jauh lebih besar daripada apa yang kita faham dan apa yang kita lihat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita meneliti hakikat perkara ini, maka di sinilah kita merasa autoriti Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita, yang memerlukan kepada kita mempunyai elemen-elemen, elemen cinta, elemen taat, elemen patuh, elemen sayang, elemen untuk kita besarkan dan hebatkan Allah Subhanahu wa taala, elemen untuk kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua elemen-elemen yang ada. Bagaimana elemen ini wujud? Melainkan kalau tidak kita merasa dalam diri kita kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, sebagai seorang manusia yang mengakui dan mempunyai rasa keimanan ini, dia perlu meletakkan rasa kerdil dalam dirinya dan dia mengangkat takbir Allahu Akbar, memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan tahap kebesaran yang paling tinggi. Apa yang perlu dia taat? Apa yang perlu dia patuh? Ialah dia mentaati Al-Quran. Dia mentaati apa yang terdapat dalam hadis Nabi, mengikuti ijma' dan mengikuti qiyas, iaitu membandingkan hukum dengan sesuatu perkara yang baru, yang disamakan perkara yang baru itu dengan hukum yang telah ada dalam nas. Ini empat perkara yang pada asasnya yang perlu untuk ditaati, yang perlu untuk dipatuhi, kerana empat inilah yang menjadi sumber kepada perundangan Islam. Namun apa yang berlaku kepada Islam liberal? Kita melihat Islam liberal ini namanya Islam liberal. Pada zahirnya kita timbul persoalan, kenapa dia Islam sedangkan dia liberal? Kenapa dia letakkan label Islam liberal? Kerana apa yang dibawa oleh Islam liberal itu nampak seolah-olah dia Islam, sedangkan dia bukanlah asas yang sesuai, kerana dia bukanlah sesuatu yang sejajar dan selari dengan agama Islam. Sebagai contoh, kalau disebut duit palsu ataupun disebut hadis palsu, adakah duit palsu ini dan hadis palsu ini benar-benar yang betul? Duit palsu adalah duit? Ataupun hadis palsu itu adakah dia hadis? Oh tidak, dia tidak hadis, dia tidak duit, kerana dia bukan duit yang sebenar. Jadi kenapa dipanggil duit palsu sedangkan dia bukan duit? Kerana dia serupa, kerana dia seperti, kerana dia nampak macam duit, sebenarnya dia bukan duit. Kerana dia nampak macam hadis, sebenarnya dia bukan hadis. Beginilah yang terdapat dalam liberalism, iaitu satu fahaman yang membawa nilai kebebasan, yang pada asasnya berasal daripada perkataan liberal yang bermaksud bebas, berfikiran luas, terbuka, tidak ketat ataupun tidak rigid dengan mana-mana pandangan. Dia mahu bebas daripada sebarang ikatan. Dia mahu bebas daripada sebarang paksaan. Dia mahu bebas daripada sebarang autoriti. Kerana
falsafah yang wujud dalam liberal ini ialah falsafah yang mementingkan kehendak individu, yang mementingkan kekuatan yang ada pada individu, mengangkat yang ada pada individu itu mengatasi persoalan wahyu, mengatasi ketetapan wahyu, mengatasi ketetapan mana-mana autoriti yang lain. Ini yang terdapat dalam fikiran liberalism. Mereka mendakwa mempunyai hak yang perlu dihormati, mempunyai pandangan yang perlu untuk diraihkan, mempunyai kebebasan bersuara yang perlu untuk diberikan ruang untuk bersuara, yang perlu untuk diberikan kebebasan untuk menganut ataupun untuk mengikuti apa-apa agama ataupun apa-apa kepercayaan. Ini falsafah yang terdapat dalam liberalism, iaitu memberi kekuatan, memberi keutamaan kepada individu kerana individu itu diyakini, kerana seseorang itu dirasakan boleh untuk memilih yang terbaik untuk dirinya sendiri tanpa perlu kepada aturan daripada wahyu, tanpa perlu pandangan daripada kerajaan, tanpa perlu aturan daripada mana-mana pihak, kerana dia merasa ada suatu keupayaan dan kebolehan untuk menentukan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Justru mereka merasa alergik dengan mana-mana unsur paksaan, dengan mana-mana perkara yang bersifat autoriti yang mungkin memaksa mereka, yang mungkin menggagahi mereka, yang mungkin mengerasi mereka kerana mereka tidak mahu untuk dipaksa dan tak mahu untuk diganggu. Bagi aliran liberalism ini, mereka berpandangan people understand their own business and their own interest better and care for them more than the government does or can be expected to do. Maknanya, apa yang mereka rasa, yang mereka pandangan mereka, ilmu mereka, apa kepercayaan mereka itu lebih baik, dan mereka merasa pandangan mereka itu yang terbaik lebih daripada apa yang ditunjukkan oleh kerajaan ataupun yang ditunjukkan mana-mana orang yang lain. Lebih pada itu, mereka merasakan lebih bijak dan lebih pandai daripada apa-apa ketetapan daripada wahyu ataupun daripada mana-mana agama. Inilah hakikat yang terdapat di sebalik pemikiran liberalism. Di mana dalam pemikiran Islam liberal ini, mereka menolak autoriti agama. Mereka tidak suka dengan autoriti agama. Kerana apabila agama diangkat ataupun agama yang ditatang, seolah-olah itu menafikan pandangan mereka, seolah-olah menyekat kebebasan mereka, seolah-olah memaksa mereka untuk melakukan sesuatu yang mereka enggan dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kemahuan mereka. Oleh kerana itu, mereka mahu supaya kebebasan itu diberikan kepada mereka dan mereka menuntut supaya suara mereka itu dihormati. Ini berasaskan kepada kebenaran bagi mereka, tiada yang absolute right. Tak ada mana-mana pandangan yang betul. Semua kebenaran ini bersifat relatif. Itu yang disebut relativity of truth. Maksudnya kebenaran itu adalah pelbagai. Kalau orang ni pun benar, yang ni pun benar. Tak ada mana-mana yang salah. Kerana dalam sifat kemanusiaan ataupun dalam aspek kemasyarakatan ini, mereka berpandangan bahawa semua boleh memberi pandangan dan semua pandangan itu perlu dianggap sebagai benar. Justru mereka menolak mana-mana pandangan yang menganggap dia yang paling betul dan menafikan orang lain, yang disebut sebagai absolute truth, yakni dialah kebenaran yang mutlak. Maknanya dia satu-satunya yang benar. Ini mereka tak suka. Ini mereka benci dan mereka menentang konsep absolute truth ini kerana absolute truth ini menganggap pandangan dia yang betul, lalu pandangan mereka macam mana? Pandangan mereka macam mana? Kan? Sedangkan mereka perlu untuk membuktikan pandangan mereka juga merupakan pandangan yang betul. Di sini terletaknya pertentangan di antara konsep yang mereka pegang dengan konsep yang Islam pegang. Kerana Islam berpegang kepada konsep absolute truth. Tauhid ini bermakna ada Tuhan yang satu. Ada suruhan Tuhan yang paling betul yang perlu diikuti oleh mana-mana manusia. Dan inilah perkara yang mereka tak suka
Kerana apabila menganggap Islamlah satu-satunya agama yang betul, ia seolah-olah memaksa dan bertentangan dengan keinginan mereka. Kalau kita lihat jalur yang ada dalam pemikiran liberal ini, dia bermula daripada materialism. Kemudian dia meningkat kepada secularism dan akhirnya dia pergi kepada liberal. Kerana apabila seseorang itu dia berpegang dengan benda, menganggap benda ni lah satu benda yang perlu untuk diutamakan, lalu secara tak langsung dia akan menolak agama ataupun mengkesampingkan agama, ataupun paling tidak dia tidak peduli kepada agama. Lalu dia pergi ke tempat yang ketiga, iaitu liberal, yakni membebaskan diri daripada ikatan mana-mana agama kerana keupayaan diri mereka untuk menentukan yang betul dan yang salah. Liberalism ini mereka menganggap bahawa agama ini sesuatu yang menyusahkan mereka kerana agama ini memaksa. Mereka tak mahu agama dipaksa ke atas mereka. Mereka tak mahu apa-apa kepercayaan, apa-apa pandangan ataupun apa-apalah yang dipaksa kepada mereka kerana mereka merasakan bahawa pandangan mereka betul, kerana pandangan itulah yang mereka anggap sebagai satu ijtihad. Mereka mengangkatnya sebagai satu ijtihad dan bebas untuk mentafsirkan nas mengikut akliyah mereka, mengikut tafsiran dan hawa nafsu mereka. Justru rentetan daripada itu, mereka menganggap hukum-hukum agama ini hanyalah tafsiran manusia. Hanyalah tafsiran manusia. Oleh kerana dia merupakan satu tafsiran manusia, maka tidak salahlah bagi mereka untuk menolaknya. Kerana menolak manusia yang lain. Sedangkan mereka juga manusia. Kita sedia maklum bahawa dalam mana-mana bidang, dalam mana-mana disiplin ini, kita kena hormat disiplinnya. Orang yang agama ada disiplinnya. Dalam bidang perubatan ada disiplinnya. Dalam bidang kejuruteraan ada disiplinnya. Tak boleh sewenang-wenangnya orang yang bukan berada dalam disiplin itu untuk masuk campur dan juga untuk bercakap dalam bidang yang bukan bidangnya. Sekiranya perkara itu mendalam, memerlukan kepada penelitian, maka memerlukan kepada orang yang spesialis untuk bercakap dalam soal berkenaan. Apa yang berlaku kepada mereka ini? Mereka bercakap, mereka mahu untuk berbicara dan mereka menganggap bicara mereka itu satu ijtihad yang bertentangan secara dasarnya dengan apa yang ditetapkan oleh agama, dan inilah yang kita sebut sebagai Islam liberal. Mereka, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kumpulan ini menolak agama kerana agama dianggap sebagai satu dogma. Dogma ni bererti satu kepercayaan ataupun dakwaan yang tidak berasas ataupun yang tidak berteraskan kepada bukti-bukti yang kukuh ataupun bukti saintifik. Kalau bukti yang logik mereka tak terima. Mereka nak bukti yang saintifik kononnya. Kalau tak ada bukti yang saintifik, dianggap sebagai dogma ataupun dianggap sebagai perkara khurafat semata-mata. Ataupun dakwaan yang tidak berasas. Macam petua orang tua-tua yang mereka menolaknya kerana tiada bersifat alasan saintifik. Duduk atas bantal, nanti akan berlaku bisul. Kenapa berlaku bisul? Wallahu a'lam. Mereka kata ini adalah dogma-dogma yang tidak boleh dipercayai. Namun mereka boleh menerima sekiranya perkara itu bertetapan dengan logik. Masalahnya logik itu logik yang mereka fikirkan. Kita berilah logik setara mana pun, tetapi sekiranya dia bertentangan dengan kehendak dan kemahuan mereka, logik kita yang kita beritu mereka tak terima dan mereka menolak, walaupun mereka menganggap mereka boleh menerima perkara yang bertepatan dengan logik. Apa yang dibawa oleh liberalism ini ialah semua agama itu sama. Kerana agama-agama ini perlu diberikan kesamarataan dan mereka perlu bebas daripada ikatan agama,
terpulang kepada mereka untuk mengikuti agama ataupun sebaliknya. Kerana agama ini tidak perlu untuk mengikat mereka, tak perlu untuk memaksa mereka, kerana itu terpulanglah kepada mereka. Agama itu juga tidak sakral, tidak suci, dengan maksud dia terbuka kepada tafsiran. Mereka bebas untuk mentafsirkan ikut kemahuan mereka. Sebab itulah mereka yang tidak tahu berbahasa Arab, mereka yang tidak mendalami hadis Nabi, mereka yang tidak mendalami Al-Quranul Karim, tetapi mahu bercakap tentang Al-Quran, mahu bercakap tentang hadis. Masalahnya apa yang mereka cakapkan itu bertentangan. Mungkin mereka ada membuat kajian dalam bidang-bidang yang tertentu, tetapi keseluruhan aspek yang dibawa oleh Nas itu tidak menepati dari sudut keseluruhannya. Mereka mengambil sudut-sudut yang tertentu untuk membuktikan pandangan mereka, sedangkan pada hakikatnya apa yang mereka bawa itu bertentangan dengan apa yang terdapat dalam agama. Islam liberal ini menolak hukum Islam, sama ada dengan cara yang keras ataupun dengan cara yang halus. Dengan cara yang keras, mereka mungkin menentang. Dengan cara undang-undang, dengan cara kekasaran, ataupun dengan cara suara yang vokal, yang mereka menentang keras undang-undang Islam ataupun apa-apa pendekatan yang dibawa oleh agama. Namun dalam masa yang sama, ada pendekatan yang dilakukan secara halus, yang nampak macam Islam, tapi rupanya pendekatan itu bukanlah satu pendekatan yang mahu untuk melaksanakan Islam, tapi pendekatan yang tidak mahu untuk melaksanakan hukum Islam. Sebagai contoh yang kita lihat ialah isu khitan terhadap wanita. Khitan terhadap wanita ini antara isu yang sering kali dibangkitkan oleh kumpulan wanita Islam yang mahu supaya khitan wanita ini ditinggalkan dan tidak dilaksanakan dalam kumpulan wanita Islam, sama ada di Malaysia ataupun di seluruh dunia. Dan inilah yang antara polemik yang sering kali dibangkitkan oleh wanita-wanita Islam yang beraliran liberal, yang tidak mahu supaya perkara ini dikenakan kepada anak-anak wanita mereka, kerana mereka mendakwa dia bukanlah satu hukum yang pasti, kerana tak terdapat nas yang begitu jelas, kerana pelbagailah alasan-alasan yang mereka beri, sedangkan fuqaha, sebahagian daripada fuqaha kita, khususnya dalam mazhab Syafi'i, menerimanya sebagai satu amalan yang perlu untuk dilakukan terhadap wanita-wanita muslimah. Antara hujah mereka ialah mereka membuat tafsiran bahawa apa yang wujud dalam Islam ini kadang-kadang ataupun sebahagiannya tidak lagi sesuai untuk diamalkan pada zaman moden ini. Sebagai contoh dalam isu tudung. Dalam isu tudung ini, mereka mengakui ini adalah sebahagian daripada Islam. Tetapi ini pada zaman dahulu. Pada zaman sekarang dia tidak lagi sesuai. Kerana ayat-ayat yang turun itu perlu disesuaikan dengan konteks masa yang perlu untuk dilihat dalam kehidupan moden pada hari ini yang berbeza dengan kehidupan yang ada pada zaman dahulu, zaman silam, dan khususnya pada zaman Rasulullah itu tidak sama dengan apa yang ada pada hari ini. Ini adalah sebahagian daripada tuntutan ataupun kehendak daripada mereka. Yang pasti mereka tidak mahu terikat dengan kehendak teks, tapi mereka mahu kononnya mengikuti tujuan daripada nas. Kononnya mereka menepati pandangan mereka itu menepati maqasid ataupun tujuan daripada nas. Mereka tak tolak Quran, tetapi menolak tafsirannya sahaja. Ini antara hujah-hujah yang kadang-kadang boleh mengelirukan kita, khususnya mereka yang tidak mendalami hukum Islam, kerana tafsiran yang mereka beri itu nampak macam Islam, tetapi rupanya jauh daripada hukum Islam yang sebenar. Antara nama lain yang dikaitkan dengan Islam liberal ini ialah kumpulan reformis, kumpulan ijtihadis, modernism, neo-modernism, progresif dan sebagainya. Nama-nama yang dikaitkan dengan
aliran yang seperti ini. Mereka berpendirian bahawa wahyu ini terbahagi kepada dua, iaitu wahyu yang bertulis dan wahyu yang tidak bertulis. Wahyu yang bertulis itu Quran, dan dia adalah teks. Yang kedua ialah wahyu yang tak bertulis, iaitu akal. Akal bagi mereka adalah wahyu yang mereka merasakan wahyu inilah yang perlu untuk dikembangkan. Wahyu inilah yang perlu diangkat. Kerana teks Al-Quran itu ialah teks Al-Quran. Dan dia merupakan sesuatu yang bisu. Kan? Akal manusia lah yang menghidupkannya. Bila akal manusia yang menghidupkannya, mereka memanipulasi tafsiran itu mengikut kehendak dan mengikut akal dan mengikut kemahuan mereka. Contohnya mereka berpendirian dalam soal keadilan. Keadilan ini apa yang mereka rasa membawa kebaikan kepada manusia berdasarkan kepada logik akal mereka, walaupun keadilan itu bertentangan dengan hukum Islam. Contohnya dalam isu harta pusaka. Harta pusaka ni dalam Al-Quran jelas menyebutkan bahawa lelaki dapat 2, wanita dapat 1. Tetapi mereka tidak mahu cara sedemikian dengan pelbagai hujah, dengan pelbagai alasan, dan mereka mahu sama rata kerana itulah keadilan yang dituntut walaupun hukum harta pusaka itu jelas disebutkan dalam Al-Quranul Karim, lizzakari mithlu hadzil unthayain, hak lelaki mendapat 2 panggu berbanding dengan wanita hanya mendapat 1 panggu sahaja. Kumpulan Islam liberal ni juga menolak hadis dan menerima hadis-hadis yang kononnya bersifat mutawatir. Hadis-hadis yang ahad, hadis-hadis yang tak mencapai tahap mutawatir ini, walaupun sahih, walaupun hasan, mereka tidak menghiraukannya. Malahan hadis yang mutawatir pun mereka menolaknya kerana dia bertentangan dengan realiti, kerana dia tak sesuai dengan zaman, kerana pelbagai alasan yang mereka beri untuk tidak mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap mereka pula terhadap ilmu-ilmu Islam. Ilmu-ilmu Islam seperti ilmu usul tafsir, usul fiqh, ilmu hadis dianggap sebagai human made, iaitu amalan, iaitu ilmu yang dicipta oleh manusia. Tak perlu untuk patuh pun, tak perlu untuk ikut pun. Tafsir ikut kepala mereka sendiri. Yang penting apa yang ditafsirkan itu sejajar dengan logik dan rasional mereka tanpa memikirkan setiap ilmu itu perlu mengikuti disiplinnya. Seperti mana dalam bidang engineering ada disiplinnya. Seperti mana dalam bidang kedoktoran masing-masing ada disiplin masing-masing. Ringkasnya, aliran Islam liberal ini mahu kebebasan individu itu diangkat. Mahu individu itu dihormati. Mahu pandangan manusia itu diberikan dan diangkat kerana mereka meyakini bahawa individu itu mengetahui kebenaran dan mengetahui apa yang terbaik untuk dirinya sendiri dan juga untuk kemaslahatan mereka. Tiada mana-mana agama ataupun kepercayaan yang boleh untuk memaksa mereka kerana paksaan-paksaan ini merupakan perkara yang allergik dalam pemikiran Islam liberal, dan Islam liberal inilah walaupun namanya Islam tetapi jauh daripada pandangan Islam, jauh daripada hukum Islam, seperti mana duit palsu nampak macam duit tetapi adalah palsu. Begitu juga dengan Islam liberal, nampak macam logik, nampak macam Islam tapi dia jauh daripada pemikiran Islam yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.